الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muliakan Al-Fadhil Tuan Imam, seluruh pegawai dan ahli jabatan kuasa masjid, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya kesyukuran kita rafa'kan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat lagi bersua muka di pagi yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan mengampuni kita semua. Amin ya rabbal alamin. Berikan kepada kita kesihatan agar dapat lagi kita dapat beribadah dengan sebaik-baiknya, insya-Allah. Amin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tak lama mana kita ada masa mana pukul kita subuh lewat, apa nama ni, semalam kemarin pagi kemarin kakak pukul 8 habis. Kita cerita benda yang apa nama, yang berat sikit, lambat habis. Jadi mudah-mudahan pagi ni pun setengah jam boleh kan? Boleh. InsyaAllah kita cerita apa dia, tuan-tuan. Saya ingat saya nak kena sambung yang bulan lepas punya sikit, kerana tak berapa nak habis lagi. Cerita tentang pendinding diri dan juga kita kata satu ditambah tanda-tanda gangguan. Cerita pasal makhluk halus sikit. Itu kita cerita dah sikit apa nama tentang mukadimahnya. Kerana apa kena cerita, tuan-tuan? Pasal memang berada di lingkungan kita dan dia lebih banyak daripada kita. Disebabkan satu manusia 9 ataupun 10 jin. Dia beranak dengan cepat. Dan dia hidup lama. Dikatakan wallahu a'lam bis-shawab, saya tak jumpa jin zaman Nabi Musa pun ada lagi. Tu dia ada tua. Allah Taala bagi panjang apa nama hidup depa. Saya pernah jumpa umur 70 tahun, kira budak-budak lagi. Baru 70 tahun kira budak. Kalau satu 200 300 wallahu a'lam lah, pasal kita tak nampak. Tapi macam tu lah cerita dia. Saya pernah jumpa, kita duduk ubat. Kadang-kadang tu kita pakai kaunseling psikologi. Orang punya kaunseling dia ada sihat apa boleh keluar. Dia sembang elok kan. Baik tuan-tuan, apa nama, adalah sikit pengalaman yang baru ni pun saya balik rumah mak. Apa nama, mak tu kata baru ni ada depa ketuk pintu. Benda apa ketuk pintu tak tahu, tapi depa tak berani nak buka pintu, duduk senyap gitu lah. Aku baca-baca apa sikit kan. Lepas kata jangan bila ketuk pintu ada benda ketuk pintu, kita tak tahu siapa dia, tak nampak siapa pun, jangan duk pergi galak buka. Pasal sekejap lagi dia boleh masuk. Wow. Baru ni di mana, di Temeloh ke mana ni, faham? Viral tu kan, viral. Benda tu masuk, apa benda tu ketuk pintu. Lepas tu dia masuk rumah, dia pergi selerak barang. Ustaz tu yang tengah duk buat baca apa semua tu, dia lempar ayat botol ayat botol ni lempar. Menyeramkan kan. Kemanapun, yang pertama kita jangan bagi ada rasa takut dengan mereka. Takut tu pun takut, berani pun tak berani lebih-lebih sangat. Macam kita duk cabak dia lah kan. Macam baru ni apa, kemarin anak murid apa nama mesej saya, Ustaz, saya daripada pukul 3.30 pagi tu, dia 3.30 pagi buat datang apa sampai 7.30 pagi. Saya duduk snuzon, dia semayang dulu, tu sambung balik tengok cerita pasal paranormal. Kan ada orang bubuh dalam YouTube, dalam Facebook, dia pergi ke bangunan-bangunan lama yang dianggap berpenghuni makhluk halus, duk pergi buat rakaman kat situ. Oi, muncullah penghuni yang ada di sini. Tu dia kata kan. Dia kata macam tu.
Masuk mai macam-macam lah pengalaman itu kan. Kita duk pergi cari buat apa benda tu kan. Dia orang pun tengok lah. Kadang-kadang tu yang baru ni saya tengok ada ustaz tu duk merawat, duk sembang dengan orang tu. Jadi orang tu menggunakan perkataan orang tu lah yang sakit itu. Jadi macam-macam yang berlaku. Jadi kita cerita sikit lah yang biasa yang berlaku. Iaitu kemarin yang anak murid tu ada tengok yang tu tak habis lagi cerita pasal anak murid tu. Jadi selepas tu dia tidur. Masa tidur tu kena tindih 2 kali dia kata. Macam mana Ustaz dia main? Dah pun tengok cerita hantu. Dia tengok cerita paranormal lagu tu. Yang pertama dia akan rasa debak, rasa takut. Dia tengok tu kan. Duk tengok tu, duk rasa macam takut. Kan. Walaupun tak keluar pun benda tu, tapi duk rasa macam dia keluar tu macam mana. Kan. Yang tu pun sebenarnya bagi benda tu seronok dengan kita. Nak main kacau. Kan. Itu kena tindih. Macam-macam yang ada pada hari ini yang kita sebenarnya kita nak kena ada pendidik baru kita boleh kalau kata kita nak cerita banyaklah, tak payah duk cerita lah tuan. Kita beramal di samping kita dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya akan sambung yang hari itu lagi tentang benteng ataupun kubu insan untuk melawan syaitan, ataupun bukan kata melawan macam mana, untuk kita membentengkan diri kita supaya kita tidak mudah untuk diganggu oleh mereka. Kan? Ada jenis-jenis orang yang macam tu. Ada jenis orang, ada dikatakan disebabkan nama. Kan? Ada nama-nama, disebabkan nama dia minat nama tu. Ada disebabkan kerana orang tu segak pun boleh jadi juga. Sebab tu di antara hikmat kalau kata kita mandi kena pakai kain basah. Pasal apa? Benda tu tengok kenan kat kita je. Lelaki ni tak mahu dalam perempuan. Lelaki tak apa ada syok. Perempuan tu kan. Tapi lelaki pun jangan. Wallahu a'lam bissawab. Ada kawan saya, kawan baik lah juga, tapi kita pun tak tanya direct, dengar pada kawan-kawan yang lain, lelaki kena rokok dengan jin betina. Percaya tak tahu lah. Tapi kita tak alami, tak tahu lah kan. Tapi tengok dia dalam keadaan yang letih tu, siang hari tu tengok letih, mata pun lebam, jaga malam pun kan. Tak kira hak perempuan yang kena lagi. Ada ini sebab apa? Bila beberapa bulan yang lepas pun ada juga minta saya tengok sikit lah. Tuan, bukanlah kita ni pakar apa sangat dah. Cuma bolehlah berawak sikit. Yang punca yang saya belajar ni pun pasal bila kita balik mengaji, balik Mesir dulu ni, jadi ada orang minta, ada kita mengajar anak murid tu kena rasuk. Jadi kita tak tahu nak buat apa, panggil kawan lah. Dan kali aku kena belajar juga lah. Dan sikit-sikit beritahu bagaimana paling kurang untuk kita mencegah benda tu daripada melarat ataupun jadi teruk, ataupun daripada tak ada daripada sebelum masuk. Jadi kita siap. Biasanya tidak ada pendinding diri yang menyebabkan kita mudah untuk diganggu. Baik, kita akan sebut dulu beberapa benteng, sebenarnya beberapa amalan yang Rasulullah dah ajar. Al-Quran itu benteng yang kukuh. Satu kisah yang saya dengar, wallahu alam, sahih tak sahih, mutawatir ke dhaif ke maudhu' ke, wallahu alam. Tapi cerita ni kita kata tak mustahil berlaku dan memang boleh berlaku. Seorang guru yang mengajar di belah Sarawak ataupun Sabah, bila dia mengajar, yalah bukan tak tahu di Sarawak dengan Sabah tu kan, power punya, mereka punya amalan dari sudut tu, pendampingan mereka dengan makhluk halus, jin dan sebagainya, dan mereka sembah kadang-kadang benda-benda tu. Jadi dia rotan ke ataupun dia denda salah seorang pelajar dia. Rupanya pelajar tu kita kata ketua kampung lah, di kampung dia tu
Memang dahsyat, orang takut, orang tak berani nak buat tahuan. Kat budak-budak yang ini tambah-tambah ke anak ketua mereka pula. Bila dia buat budak-budak tu, jadi dia tak tahu lagi orang baru. Lepas tu kawan-kawan abang, jangan apa nama, jaga-jaga, jangan buat orang kata, apa nama dia tahuan kata, dia buat dah biasa dah orang buat. Apa nama ni, jadi buat tu kira teruk-teruk lah. Dia boleh sampai ke tahap nyawa, apa nama, korban nyawa. Jadi dia punya guru ni punya takut. Saya ingat ustaz tu lah, punya lah takut. Balik sampai sekolah tu, dia rumah tu, daripada start dari situ tu sampai besok pagi nak pergi sekolah tu lah, dia khatam Quran, baca sepanjang malam 30 juzuk baik dah. Habis maksud dia 30 juzuk. Lepas tu mai di sekolah duk pok budak tu mai kata hormat kat dia, tunjuk sujud, tak tahu lah sujud apa pun, tapi hormat tabik dekat dia pasal dia buat semalam tapi tak pi. Sebab ayat Quran. Surah Isra disebut apa? Waja'alna wa idza qara'tal Quran ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Itu ayat dia. Surah Al-Isra. Belah kiri kuasa apa tu. Ingat surah muka ayat pun tak pernah ingat. Sebab dulu waktu menghafal Quran, aku nak hafal Quran, ayat Quran ya. Surah tak tahu apa, yang penting ayat Quran. Tapi bila main lari ni kita agak ori lah rasa, pasal bila kita baca ingat ayat tapi huruf tu apa number tu tak baca, tak ingat. Dia eloknya kalau ikut satu kaedah yang sebut baru ni pun dapat kaedah tu, tapi kita baru dah tahu dah kaedah tu. Maknanya bila kita kalau nak hafal Quran, hafal kali dengan masuk apa nama bilangan dia punya apa, nombor dia tu sebut dengan kuat. Bismillahirrahmanirrahim 1, Alhamdulillahirabbil alamin 2, Ar-Rahmanirrahim 3. Tapi jangan duk buat waktu tu dalam sembahyang. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim 1, Jahannam. Tu waktu mengapai. Tu waktu mengapai tak ada masalah yang kita baca untuk begini. Sebab kadang-kadang kita tak tengok number tu berapa, jadi kita tak tahu. Macam saya pun rasa tu, kalau pun kita tak sebut, kalau kukuh lebih, kalau nak bagi kukuh kita sebut. Maknanya kita tengok ayat Al-Quran tu dan kita tengok sekali dengan dia punya number tu, insya-Allah boleh. Baik, tu nak mengapai. Tu kok tuan-tuan maka habis tadi biar habaqlah kat anak-anak, cucu-cucu. Mana kok ada di tahfiz Al-Quran tu kan. Lagu tu mengapai. Baik. Itu cerita yang di Sabah ataupun di Sarawak pun banyak. Dulu ayah saya pun biasa duduk di Sabah, arwah ayah saya. Di Sabah waktu dulu sebelum kahwin dengan mak. Dia cerita apa nama, ada orang kenal kat dia. Handsome tak mana ayah saya tengok saya. Apa nama, ada orang minat kat dia, buat kat dia. Tapi tak masuk. Tak boleh pergi, tak jadi apa. Jadi dia pun fitnah kata ayah saya ni ada guna benda yang apa nama, sihir apa lagu tu lah, guna tak elok lah. Pasal tak masuk pun, apa buat tak boleh pergi, tak lu. Dia test berdepan ayah cerita. Test berdepan dia buat tak boleh pergi, pening-pening lagu tu ya. Dia rasa dia buat depan tu, dia rasa juga, tapi masa boleh kontrol, boleh jaga. Apakah amalan yang diamalkan? Baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim tu ya. Itu kalau kita baca dia ada dalam bismillah 5, bismillah 7, itu penting ya. Itu diamalkan yang kali pagi dan petang. Dalam maksurat pun ada kita baca kan. Kalau kata tuan guru Harun Din, dia sebelum pergi ke mana-mana buat urusan yang penting ataupun urusan tu ada risiko, dia akan baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Tak salah 7 kali. Kalau sangkut ataupun dia lupa ataupun batuk ataupun apa-apa saja yang menyebabkan kelancaran bacaan tersebut, maka dia berhenti duduk dulu, hari baca pula.
Dah okey elok, baru dah dia bangkit pula pergi. Begitu juga tak silap saya Tuan Guru Haji Saleh pernah aksiden, kereta remuk teruk, nampak gaya punya tak ada harapan. Tuan Guru kita keluar dah kereta elok okey lah. Itu biiznillah, dengan izin Allah Ta'ala. Jadi itu pemeliharaan lah. Bila kita nak baca keluar rumah, kita nak masuk kereta, contoh ayat untuk jaga diri, fallahu khairul hafizah wa huwa arhamur rahimin. Dalam surah tadi yang kita baca pun, dalam surah Al-Buruj pun ada banyak yang kita boleh amalkan. Di samping kita menambahkan pahala kita pasal kita mengamalkan ayat-ayat Al-Quran, kita mengamalkan sunnah Nabi kita SAW, kan. Sama juga kita waktu COVID-19 ni sesuai untuk kita baca selepas sembahyang, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' huwas samiul alim. Mudah-mudahan kita terhindar daripada COVID-19, penyakit yang lain lah. Baca lah semua, apa saja baca selalu, ajak anak-anak kita, kan. Baik, orang buat lagu pula tadi, bismillahirrahmanirrahim. Itu buatlah lagu guna pun. Jangan buat lagu Hindustan sudah. Pasal apa? Hak kita teringat Kajol, teringat Madrul Izid, teringat Caruhan, tak pernah clear lah yang tu, kan. Baik, kita tengok sikit apa yang saya dah sebut dah itu ni. Yang beberapa saya ingat, tapi saya ulang balik. Yang pertama ialah ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dalam itu kita berusaha untuk jadi orang yang ikhlas diri, belajar ilmu ikhlas, kan. Berusaha untuk mengikhlaskan diri kita. Apa yang kita lakukan hanya kerana Allah, diam ataupun gerak kerana Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Hijr disebut qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Jadi iblis, syaitan, dia dah bersumpah, dia dah berazam untuk menyesatkan umat Nabi Adam, umat anak Adam. Sampai dalam satu ayat kata wala tajidu aktsaruhum syakirin, dan kamu tak akan dapati di kalangan mereka itu orang yang bersyukur. Illa ibadaka minhum mukhlasin, ada pengecualian. Dia takkan boleh hasut, dia takkan boleh untuk mengganggu mereka yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada mereka keikhlasan. Doalah untuk kita dapat ikhlas. Baik, yang kedua ialah betul-betul kita mengkualitikan. Ada ayat mengkualitikan tu? Entah bila mengkualitikan ibadah kita kepada Allah SWT. Jadi buat kualiti, jadi sudut khusyuknya, sudut kefahaman ayat-ayat yang kita baca, Allahu Akbar, kan. Apa dia maksud dia? Bukan takat maksud, tapi perasaan kita bila kita baca Allahu Akbar tu, kan. Beza orang yang I love you, tapi dengan I love you bukan I love you, dia kata I love you, tak ada orang, tapi I love you. Dia lain betul, masuk sampai ke dalam tu. Macam tu lah. Allahu Akbar tu betul-betul kita rasa kebesaran Allah Ta'ala. Allahu Akbar kabira walhamdulillah kathira subhanallah bukuratan wa asila. Betul-betul dia menghayati. Bagi berkualiti ibadah, takkan dapat diganggu syaitan orang yang betul-betul beribadat dengan penuh kualiti daripada sudut zahir, bacaannya, pergerakannya, dan juga hatinya ikhlas, khusyuk, tawaduk. Baik, menghinakan diri pada Allah Ta'ala, rasa tidak ada apa-apa, kosong, macam tu. Yang ketiga, melazimi jamaah. Kerana sekumpulan kambing itu akan selamat apabila mereka berkumpulan. Tetapi jika ada yang dia terpisah daripada kumpulan, dua sekok-sekok, itulah yang akan diterkam oleh serigala. Tapi kumpulan itu maknanya baiknya kumpulan orang soleh, insya-Allah kita akan terhindar daripada bisikan ataupun rayuan ataupun rasukan ataupun apa saja gangguan daripada iblis dan syaitan. Baik, kemudian
Dia ada huraian panjang, saya pendek-pendek ya. Yang ke jadi yang apa? 3, luzum jemaah. Kemudian yang keempat, al-muhafazah, menjaga kepada solat berjemaah, jaga solat berjemaah. Bila kita nak solat jemaah ni, biasanya di awal waktu lah. Kalau sembahyang pun lewat, nak jemaah dengan siapa, tak ada apa lah kan. Kecuali kalau kita musafir dengan kawan-kawan 2-3 orang, dah pakat dah kita takhir solat contohnya, tak apalah. Tapi sebaiknya solat itu di awal waktu dengan berjemaah pula. Cuma kita bezalah sikit dengan norma baru ni, dengan SOP belakang lah kan. Saya ingat SOP yang kemah yang paling dijaga kali ni dalam sembahyang. Waktu di masjid lah. Duduk pasar boleh tengok SOP? Tak boleh kita. Payah kita jaga kan, di supermarket dan sebagainya. Tapi di masjid disiplin, jaga elok kan. Baik, itu yang keempat. Yang kelima, al-iltizam bil kitabi was sunnah, beriltizam dengan kitab dan juga sunnah, berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang keenam, al-isti'anah billah ala syaitan, minta tolong ke Allah Ta'ala supaya kita dapat menghindarkan diri kita daripada syaitan. Caranya juga dengan cara kita baca Qul a'udzu birabbin nas banyak kali. Itu penyakit untuk orang yang was-was, kena baca banyak Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi baca, ada kadang-kadang tu ambil wudu ke mandi kan, pasal apa, habis basah baju kain apa semua, setengah jam baru selesai. Tu tang wuduk baru, sat kita sembahyang pula, jenuh. Baru ni pun ada soalan tu saya. Kadang-kadang ada murid kan, kadang-kadang bukan depa tapi kawan-kawan depa. Macam mana ni ustaz? Kita nak buat kan, was-was pun nak kita kena jaga. Itu salah satu penyakit was-was syaitan, yang kita nak kena cara tahu cara atasi. Baik, dia duduk ingat macam tak bersih lagi, tapi padahal was-was syaitan tu dah kena dah pada dia. Dia tak boleh nak layan benda-benda gitu. Layan lagi menjadi tak sah layan. Kita dah ambil kita dah puasa dah, aku dah ambil tadi dah, selesai, main lagi puasa tu buat tak tahu. Baik, al-hasnus sabi' yang ketujuh, kasratul ta'at, memperbanyakkan ta'at. Satu, wajib dah semestinya, wang wajib kita buat dengan berkualiti macam kita sebutkan tadi. Yang kedua, kita memperbanyakkan amalan sunat. Di antara tanda Allah Ta'ala terima amalan wajib seorang ialah dia rasa pula dia buat sembahyang sunat. Dia tak puas sikit-sikit, dia nak tambah lagi. Kalau baca Quran, dia akan nak tambah baca banyak. Kalau dia sembahyang, dia akan nak sembahyang banyak, tambah lagi dengan solat sunat dan sebagainya. Dia nak rasa nak lagi. Itu memperbanyakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sini disebut di sini disebut satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qara'a ibnu Adam, apabila baca seorang anak Adam itu ayat yang mengandungi ataupun menyuruh untuk kita sujud, maka dia sujud, maka syaitan akan menyendiri ataupun syaitan akan lari daripada dia lah. Menangis, teriak, celaka. Dia kata aku ni celaka lah pasal apa? Dulu pasal dia kata anak Adam disuruh untuk sujud, mereka sujud, maka bagi dia adalah syurga. Aku disuruh sujud, maka aku aku engkar dan ke atasku ialah neraka. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi bila kita jumpa tempat sujud, kita sujudlah. Ini salah satulah. Bila sujud tu setan teriak, tengok kita. Orang yang dengar pun macam tu, disunatkan untuk sujud tilawah tadi, ataupun sujud kalau kita sembahyang orang panggil sujud jadah, sujud Jumaat lagi.
Kan? Boleh tak apa nama tak boleh lah kita ada buat tu pagi, Jumaat lah kan. Jumaat je. Jadi dengan sengaja tak boleh lah. Kan? Macam masjid kami, saya buat apa duk baca Quran setiap hari. Kalau saya ada, macam ni tak ada. Hari ni ada di Masjid Aman, kita tak boleh bagi baca tu sampai hari tu kita sujud lah. Abang dulu kita sampai hari sujud baca. Kita akan sujud. Sujud tu. Jadi bila kita baca pun apa nama, kita baca sendiri ke, kita doa sembahyang ke dalam sembahyang, bila kita baca ayat sujud, kita sujud. Di situ ada nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ke-8, al-isti'azah. Selalulah kita minta perlindungan syaitan. Tak kira lah apa-apa benda, ataupun kita rasa nak fikir benda yang tak elok, ataupun kita rasa nak buat benda yang tak elok, ataupun kita rasa nak cakap benda yang tak elok, maka di situ kita memperbanyakkan al-isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca banyak kali doa. Kan? Tu kalau disebut ni, ada di sini disebut beberapa tempat yang dituntut untuk kita isti'azah. Yang pertama dia kata apabila rasa syaitan tu ataupun waswas ataupun datang kuatir atau waswas syaitan itu main dalam, rasa macam ada bisikan atau benda yang tak elok, waktu tu kita auzu, cepat-cepat kita beristi'azah, mohon perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala dari syaitan. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghum fasta'iz billah. Kita baca Quran pun kita fasta'iz billahi minasyaitonir rajim, minta perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala tu baca Quran, tambah-tambah yang lain kan. Baik. Kemudian ada lagi sebut sini ni, yang kedua ada sebut dua yang mana dua? Satu awalan, sanian, dia tu. Yang pertama bila kita rasa syaitan itu kita duk rasa macam nak was-was dan sebagainya, kita rasa tak elok, perasaan tak elok, nak buat benda yang tak elok tu, waktu tu kita auzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua bila kita baca Al-Quran. Yang ketiga waktu kita nak masuk tandas. Allahumma inni, bacaan dia Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, syaitan betina, syaitan jantan dan betina. Ya Allah tu kan. Hadis sahih muttafaqun alaih. Yang keempat, waktu kita nak masuk nak masuk dalam sembahyang, kita baca salli qala Allahu akbar kabir walhamdulillah katsira salasan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi kita disunatkan untuk kita sebelum kita baca Fatihah tu kan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Rawahu Abu Daud. Kemudian yang ada lagi, yang kelima, waktu marah. Waktu rasa perasaan perasaan marah tu, waktu tu auzubillahi minasyaitonir rajim. Waktu kita marah ni saya sangat suka, sebab tu baru ni berlaku apa? Menggemparkan negara. Seorang budak perempuan dia telah bunuh kawan dia. Kan? Tikam apa kali? Tikam kan? Putih kan, hampir putih tangan. Dia di mana? Di rumah kawan tu. Kelai tengok tak apa orang kata ke apa, maki orang kan, budak umur 19 kan, ambil pisau tikam. Adik-beradik pun boleh jadi nama kelai, tikam abang dia, tikam adik dia. Bila main marah tu dia hilang akal. Dia tak boleh nak fikir dengan yang waras. Yang waras tak boleh. Jadi bila kita marah, Rasulullah tunjuk kaedah macam mana kita nak meredakan kemarahan. Salah satunya ialah dengan kita a'udzubillahi minasyaitonir rajim. 720. Baik, kita tengok tekan sikit lagi. Sadisan inda waktu kita dengar salakan anjing, dan juga kalau himar panggil apa?
Tapi Imam tak ada kat sini tak apa. Kalau anjing kita dengar salahkan anjing tu, kita beristi'adah. Dalam hadis Nabi sebut idza sami'tum, ini pasal cerita kalau kata hamil tak apa. Mana dia? Hadis yang lain kan. Satu apabila kamu mendengar salahkan anjing ataupun himar waktu malam, fata'uzu billah, maka kamu mohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala daripada mereka, maka sesungguhnya mereka melihat apa yang tidak kamu lihat. Jadi pemelihat di sini disebut melihat syaitan. Innaha ra'at syaitanan. Tapi okey. Jadi kemudian yang ke-9, menjaga ahli keluarga, anak-anak dengan harta, dengan apa ni kita. Dengan doa ni ada sebut doa tu. Antara doanya ialah Allahumma barik li fi ahli wa barik lahum fi. Allahumma jma' bainana ma jama'ta bi khair dan sebagainya lah. Ini nak kena apa pula. Kemudian ada beberapa doa yang disebut di sini. Kemudian yang ke-10, surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Baqarah ni sangat penting. Biasanya kita bila masuk rumah, kita baru kita baca surah Yasin. Dan ada yang lebih baik lagi, kita baca surah Baqarah, kerana itu yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La taj'alu buyutakum, jangan kamu jadikan rumah kamu itu macam kubur, sunyi, ya tak ada apa. Kan? Bila sunyi ni ada benda lain yang akan mai. Fa innal bait, maka sesungguhnya rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah, la yadkhuluhu syaitan, tak akan dimasuki oleh syaitan. Kalau ada syaitan pun syaitan akan lari daripada rumah tersebut. Dia ada banyak panduan daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila kita nak masuk rumah. Kan, contohnya kita balik kampung ataupun kita pergi bercuti mana-mana 2-3 hari, balik rumah jangan balik main masuk main pun tidur terus dah letih, terus berguling, orang kata lompat terus masuk atas, duduk atas katil dah. Rasulullah ajak ribah dulu kan, tilam katil tu. Kita tak tahu ada benda duduk relax, duduk orang tu, itu dari sudut tu. Dan yang kedua, dia kata dari sudut kajiannya, dia kata bila kita tidur ni, orang panggil apa, sel-sel mati apa guna, tak tahu tu. Jadi kita ribah tu, kita akan menyingkirkan benda-benda yang tak elok, termasuk benda-benda tadi. Macam baru ni saya balik kampung 2-3 hari, tambah 2-3 hari lah. Balik itu ribah, minta kami dah balik. Kalau ada yang ada di sini yang duk masuk, duk ziarah rumah, duk seronok orang ni, sila keluar.